Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat. Tamat-tamat minggu begini. Saudara AY Harun, apa khabar? AY Harun Bahar, Saudara Abdul Hamid. Saudara, petang-petang minggu ni sambil-sambil minum petang, berehat bersama keluarga. Ya, Saudara Mazlan. Saudara Izzuddin dari Pulau Pinang. Katanya cuaca mendung di Pulau Pinang. Sekarang ni sedang berlangsung perhimpunan anak-anak muda Tibet di Pulau Pinang. Saudara Nolis, jadi saudara Izzuddin tak pergi ke? Cuaca di Pulau Pinang mendung katanya. Tempat saya ni panas sangat-sangat. Saudara Harun Bahar, Waalaikumsalam. Boleh, kita boleh mengopi, tak ada masalah. AY Harun Bahar, saudara. Terima kasih hadir untuk bersama-sama kita melabun petang-petang begini. Apa khabar Puan Madam K? Kawasan rumah anda bagaimana? Adakah hujan ataupun panas ataupun mendung? Ya, Amar. Saudara Samsul Anwar lah hadir dari Puchong. Puchong dari Selangor. Saudara Abdul Hafiz. Waalaikumsalam. Katanya di Putrajaya mendung, tapi di kawasan persekitaran rumah saya ni panas lit-lit. Izzuddin tak tahu dekat mana, saya pun tak dapat tahu tadi. Sebab tu kena selayarilah selalu internet ni. Apa khabar Puan Selamah Yusof? Di Kuala Pilah katanya panas lit-lit. Itu juga Puan Dahlia Syamsu. Semoga dirahmati Allah semuanya. Saudara Hati Wajah pun ada. Saudara Rahman Arazaina. Doa saya agar anda petang-petang begini ni pertama sekali sihat. Yang kedua, anda bahagia bersama keluarga, bersama family. Pastikan family anda berada dalam keadaan sihat, makannya okey. Cuma petang-petang ni anda makan apa ya? Saudara Idayu, Musnira, Tok Maznah, Kak Ji, apa khabar Kak Ji? Timbun. Begitu juga Honda Wave. Puan Hamidah Ahmad daripada Johor Bahru, kata Johor Bahru mendung. Madam K beritahu ditangkap panas lit-lit. Ya, saudara Rahman, itu laporan teman-teman kita. Puan Hamidah dia beritahu, dia kata di Johor Bahru mendung. Orang kena cakap dengan orang Johor Bahru kan ada ujungnya saudara. Kalau tak ada itu bukan orang Johor. Kalau orang Muar dia tak begitu. Saudara Budiman, saudara Aziz Hisham. Saudara, dalam suasana sekarang ni memang panas. Memang panas, tapi di luar negara, beberapa negara juga kabarnya mereka sudah tak sanggup lagi berhadapan dengan suasana haba yang begitu tinggi. Macam di Spanyol, di Perancis, di Amerika, apatah lagi saudara. Kerajaannya terpaksa mengeluarkan wang yang banyak untuk cari tempat untuk beri air pada rakyatnya. Apa khabar Puan Selamah Yusof? Dia kata Puan Selamah Yusof dia buat bubur kacang. Kemudian letakkan durian. Oh, sedapnya. Bahagialah family Puan Selamah Yusof dapat menikmati bubur durian, bubur kacang durian. Puan Azizah, apa khabar dari Taiping? Puan Azizah, bubur kacang durian ni saya memang suka makan bubur kacang. Kecil-kecil dulu sukalah saudara. Tapi kadang-kadang kalau makan lebih sangat bubur kacang ni, dia prank. Saudara, sebab hari ni saudara, hari Ahad, tanggal 16 Julai. Siang-siang ni, Puan Hamidah Ahmad dia kata saya cakap utara tu, tak ada jadi Puan Hamidah dia di orang Johor tapi dia cakap utara, dia tak ada jadi artinya Puan Hamidah dan family berdagang di negeri Johor untuk mencari rezeki untuk keluarga. Tak itu Puan Hamidah? Puan Rusini Korengot dari Sarawak, apa khabar? Saudara Aris RSK. Apa cerita petang ni? Petang ni kita mengimbau kenangan silam. Sedih saya ni saudara. Saudara Izzah Safawi. Sebab hari ni saya menerima kiriman daripada sahabat saya, Saudara Azmi Muhammad Ali dari Kota Baru, Kelantan. Ini Saudara Ismail Jais, apa khabar? Doa saya anda sihat. Saya sebenarnya pagi tadi saya terima kiriman. Dalam wall saya tengok buka telefon. Saya kata kalau saudara Azmi Muhammad Ali ni dihantar tu adalah sesuatu yang menarik. Ya, saudara. Izzah Safawi, apa khabar? Ini user 881270481961 minta saya lah segala sama, tak tahulah sedap buat. Puan Hamidah Ahmad dia kata biasalah.
anak polis kan. Oh, Puan Hamidah Ahmad ni, bapa dia adalah anggota keselamatan, anggota polis di Johor Bahru. Sebab itu dia cakap Kedah no. Puan Razia Jaafar, Babak, Izzuddin. Katanya saya berbahagia bersama keluarga dan nasihat saya pada kaum lelaki, jagalah anak, kahwin lebih sebab saya dah merasa saya aduh, apa kata Saudara Izzuddin, saya dah merasa sebab saya apa ni, saya pernah kahwin 3, tapi mula-mula bagus, tapi bila lama-lama banyak masalah. Yang terbaik biarlah seorang isteri saja, kata Izzuddin. Itu saya pulangkanlah pada ajal, maut, jodoh, pertemuan itu tangan Tuhan. Tak kisahlah 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke, tak ambil kisah saya. Tapi yang paling penting kita berusaha untuk membahagiakan keluarga. Saudara Izzuddin, Saudara Zakaria Syekh, Puan Kamaliah Abdul Rahman, Waalaikumsalam. Saudara Shah Black, dia kata komen isu Saifuddin dengan pegawai PTG Yellow Star tu. Malam cerita politik malam nantilah Saudara Shah. Siang-siang begini kita nak bercerita melabun. Macam Saudara Izzuddin, dia kata saya berbahagia bersama keluarga. Jadi nasihat saya pada kaum lelaki, dia nasihat kaum lelaki, janganlah kahwin lebih dah. Saudara Mokhtar. Baik, saya sebenarnya tadi bila saya buka saya punya telefon bimbit saya, dia yang Salha bicara sampai petang. Itu je ada Abdul Rahman Abdullah daripada Johor Bahru. Saya dapat kiriman daripada sahabat kita, Saudara Azmi Muhammad Ali. Saudara Azmi Muhammad Ali ni, beliau adalah orang Perak, asalnya daripada Taiping, tapi bermestautin di Kota Baru setelah memilih pasangan hidupnya Cik Mek Kelantan. Semoga beliau bahagialah sana. Mungkinlah kalau saya pergi Kelantan nanti saya nak cari beliau. Dan antara kirimannya itu, jadi saya tengok culipan video, saudara, menyentuh hati perasaan saya tentang bagaimana banyak rumah-rumah di sekitar di kampung negeri Perak, saudara, yang semakin usang kerana ditinggalkan oleh anak-anak. Sedangkan rumah itu dulu, saudara, begitulah dijaga, diperbaiki, dibina oleh kedua ibu bapa dengan penuh kasih sayang. Terima kasih Saudara Anwar, Saudara Awi Omar. InsyaAllah kita jumpa di Kota Baru nanti, saudara. Jangan pukul saya ya, sebab saya orang UMNO. Saudara Abdul Rahman Abdullah, Saudara Seha. Jadi Saudara Id. Tapi hari ini rumah-rumah tersebut ditinggalkan oleh anak-anak. Tak ada penghuni dalam rumah tersebut. Saya bila tengok gambar rumah tu memang besar, saudara. Bukanlah macam rumah saya. Rumah saya ibaratkan rumah pisang sesikat, tak ada bilik. Dapur pun di luar rumah, di atas tanah, bukan ada bertiang. Tapi gambar-gambar rumah yang dikirimkan oleh Saudara Azmi Mak Ali, rumah bertiang besar. Saudara, rumahnya besar. Saya yakin mestilah 3-4 bilik dia. Jadi bila saya tengok gambar tu, rumah sebut sudah pun jadi penuh dengan ilalang, saya. Bahasa orang sastra ni panggil ilalang, lalang. Rumput, malah ada pula pokok pohon renek yang memanjat rumah sebut. Jadi rumah sebut tinggal tak bertuan, saudara. Jadi dalam keadaan begini saya mengimbau lah, saudara, bagaimana zaman saya kecil-kecil dulu, rumah-rumah jaga, dan paling diperhatikan oleh almarhumah ibu saya, dia akan memastikan halaman rumahnya sentiasa bersih. Tak boleh ada sehelai daun pun. Sedangkan di depan rumah saya itu ada pohon cermai. Pokok cermai ni dia banyak daun. Bila musim gugur, banyaklah daun-daun yang turun. Tapi ibu saya balik daripada Menuri Getah, saudara, belum masak nasi lagi, dia akan menyapu halaman rumah dulu. Putih bersih halaman rumah. Bukan saja halaman rumah ibu saya, malah rumah-rumah yang lain pun bersih. Tak ada rumput. Rumput tak ada, ilalang tak ada. Daun semalu jauh sekali. Gitu juga pohon-pohon renek, sama ada pohon yang menumpang-numpang ni, tak ada. Tidak ada, saudara. Rumahnya bersih, cantik. Tapi sekarang ni, selepas mungkinlah kerana kedua ibu bapa sudah pun kembali ke rahmatullah, meninggalkan alam yang fana ini, anak-anak pula mula berdagang. Dan mereka meninggalkan rumah dan tidak sekali-kali pun mengindahkan. Apalah salahnya
Baliklah sesekali kampung, saudara. Apakah anda sudah lupa lambaian desa waktu kecil-kecil dulu? Apakah anda sudah lupa orang kata tempat jatuh lagi dikenang? Ingin akan pula tempat permainan kita waktu kecil-kecil membesar. Sampainya hati anda meninggalkan rumah, saya tengok gambar tu saya tersentuh. Kenapa anak-anak tega untuk tidak menyantuni rumah yang dibina dengan penuh kasih sayang? Saya yakin waktu ayah ataupun ibu anda, keluarga anda membangunkan rumah tersebut tentulah dengan penuh kasih sayang untuk memastikan anak-anak hidup sesempurna mungkin. Mungkin bapa dan keluarga kita tak mampu membina villa, tak mampu membina istana. Tapi rumah walaupun kecil, itulah istana untuk sebuah keluarga yang bahagia, saudara. Waalaikumsalam, saudara kamu zaman aman, saudara Anwar. Apa ni khas saudara Anwar ni? Jangan begitu, saudara Anwar. Kenapa bercakap orang politik ni? Saya petang tu tak nak cakap. Saudara pendekar terbang dia kata, Pak Man, apa hal ni bergaduh? Jangan bergaduh. Jangan jadikan luar saya ini untuk halaman maki hamon, doakan parti itu mampus dan sebagainya. Itu bukan tempat saya, saudara. Saya dengan segala hormatnya, saudara Anwar, kalau itulah sikap anda, saya rasa lebih baik anda meninggalkan halaman saya ini. Sebab warga saya yang menyantuni halaman ini tidak akan bersetuju dengan pandangan dengan bahasa-bahasa yang anda gunakan. Saudara, betul Sawi Omar. Politik tunggu waktu malam lah. Dan siang-siang lagi dah maki hamon buat apa? Apa anda dapat? Persoalan sekarang kadang-kadang saya lihat saudara, kadang-kadang kita ni terlalu pedo ataupun terlalu sangat mengikut-ikut dengan perasaan. Akhirnya kita terjebak untuk melakukan kesilapan. Saudara, saudara ID dia kata fake account, tak apalah. Cuma saya bagi tahu kalau mereka nak masuk halaman saya, selalu saya pesan, gunakanlah bahasa yang beradab. Kita adalah warga cinta damai. Petang-petang kita bercerita masa silam, kita mengimbau. Jadi saudara Zakaria, betul lah waktu petang ni kita happy-happy. Sambil minum kopi, sambil minum teh, makan kuih cekuduk, makan goreng pisang. Kita bahkan tanya khabar teman-teman kita, Alo Pongsu, Puan Azia, Puan Azia, apakah makanannya petang ini? Kita bertanya khabar pada abang kita di Kuantan, Madam K, apakah beliau makan mi rebus di Johor Bahru, di Sarawak, Rusini Korengot, apa jamuannya. Kan lebih seronok kita bercakap benda-benda begitu, saudara. Dan bila kita bercakap politik, tak habis-habis, lepas itu maki hamun. Saya rasa kebejatan politik begitu menghambat warga kita untuk setengahnya menjadi warga yang kurang sopan. Baik, saudara, kita tinggalkan persoalan politik itu, bercakaplah malam nanti. Sekarang zaman, pulanglah. Jangan maki hamun orang, saudara. Itu kepribadian kita. Baik, saudara, kita bercakap tentang rumah. Rumah yang dibina, yang dibangunkan oleh kedua ibu bapa kita itulah sebenarnya yang termampu. Dan kita sebagai anak-anak, bila kita dah besar, kita dah ada kerja, betul, kita berdagang. Kita berdagang, mungkin ada berdagang ke Johor, tapi apa salahnya? Sesekali pulanglah, duhai perantau. Kalaupun ibu dan bapa kita dah tak ada sekarang, tapi ingatlah, roh mereka merindui kita. Tanah pukuran kedua ibu bapa kita juga merindui kehadiran kita. Rumah-rumah itu santunlah balik, saudara. Nah, saya dalam keadaan begini, saya mengimbau zaman silam saya. Kalau zaman kita dulu, saudara, kita bila datang musim buah. Misalnya, saya kata, datang musim buah, kalau buah mangga tu, berkerumun anak-anak duduk di bawah rimbunan pohon mangga. Sama ada kisahlah, sama ada mempelai padi ke. Tapi mempelai padi ni dia tak sesuai makan masak. Dia selalunya muda-muda. Selalunya yang suka mangga ataupun mempelai padi, kampung saya ada sepohon berampiran dengan dalam kawasan sekolah. Depan rumah guru besar saya tu ada sepohon pokok mempelai padi. Rimbun, saudara. Tiap boleh katakan sentiasa ada. Satu buah mangga ni, buah mempelai padi dia kecil, saudara. Dan sentiasa berbuah. Tak ada hari yang tak ada buah mempelai padi ni. Jadi kadang-kadang anak-anak gadis minta kita tolong kaitkan buah tu. Kita kaitlah setangkai. Setangkai tu berjurai, saudara. Lebih kurang dalam 15 butir. Kalau kita ambil 2 tangkai, kita bagi. Dan anak-anak ni pula, anak-anak gadis, saudara. Selalunya duduk di bawah rumah sambil main congkak, saudara. Mereka akan buat cicah.
Sama ada cicah, kadang-kadang yang rajin tu dia tumbuk cili. Dia tumbuk cili, dia letak gula, kemudian letak kicap. Untuk cicah. Sekarang ni ada lah macam-macam kuih rojak. Dulu tak ada saya. Jadi tumbuk cili, letak gula dan kicap. Cicah lah dengan buah memplam padi kami panggil saya. Saudara Puan Hamidah Ahmad dia kata Johor panggil memplam telur. Tak. Memplam telur lain, dia bulat besar. Memplam telur dia masak. Memplam padi ni dia kecil, dia tak besar. Kalau besar pun saya ingatlah paling besar pun sebesar buah guli saja. Guli yang putih anak-anak kita main, saudara. Itu paling besar lah, saudara. Jadi memplam tu selalunya kita ambil, dan kalau memplam padi ni agak lama, dia tak ambil, dia suka makan waktu berputik. Mungkin gambarnya kurang masamnya. Itu memplam padi ya, Puan Hamidah. Sejabul Hasan, Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Langkawi buat masa ni cuaca panas. Tu dia Cik Saudara Jamaluddin. Saudara Mazal Mansur, malam jangan buat lah. Nanti jiran-jiran komplain pula. Apa pula tu? Saudara Awi Omar, cicah colek. Itu di Kelantan, saudara. Kalau di Kelantan, dia colek. Kampung saya tu, anak-anak gadis. Ini suri rumah tak buat, saudara. Selalunya, kakak-kakak kita, saya katakan anak gadis tu yang belum kahwin lagi lah, saudara. Yang sekolah pun tingkatan 1, 2, 3 ataupun darjah 6 pun dah pandai, saudara. Orang kampung. Sebab kita mengimbau masa silam. Jadi tugas saya akan pergi ke sekolah, kait buah mangga tu bawa bagi pada Cunoni, bagi pada Cik Kia, bagi pada Cumina, kakak saya Kak Bibah. Kak dia duduk di bawah tu, di bawah rumah yang ada rumah atuk saya tu, wan saya tu, rumah dia bertiang. Duduk kat bawah rumah tu makan. Sebab mungkin saya, sebab kampung saya tu di pinggiran Sungai Dinding. Kita panggil laut. Jadi angin menerpa, angin laut daripada Selat Melaka, saudara. Jadi sedap angin sambil tu colek lah buah ni. Saudara Asma Ahmad dia kata kecoh air liur. Betul, saudara. Saudara Eddie Tahir cute lah pelam telurnya. Pelam telur dia besar. Dia masak dan manis. Dan saya kata anak-anak kecil bila sampai musim buah-buah, duduklah. Yang paling seronok lagi kalau datang musim buah sentul. Buah sentul tu kuning. Warnanya kuning, dan itu hari saya dah pergi main golf dekat Glamary. Ada beberapa pohon, pokok buah sentul. Kutiplah buah tu. Bila balik, buahnya rosak. Tak ada macam mana di kampung. Mungkin kerana banyak sangat sebab mereka tanam. Mereka sembuh racun. Mungkinlah. Jadi tak tahu. Tapi sebab buah sentul ni kalau ditanam dengan cara yang betul pun rasanya tak menjadi. Dia biar terbiar begitu. Jadi bawah pokok sentul selalu ada pokok nanas. Pokok nanas ini pokok yang liar. Bukan pokok yang disemai. Berebut-rebut lah kita balik. Balik sekolah. Terus tunggu tengok buah pokok sentul. Cari kalau ada buah sentul. Dapat 2-3 butir buah sentul tu, balik makan. Mencicah. Saudara Azlin Abdullah, dia kata buah sentul macam bola tenis. Benar. Dia tak besar. Sebesar bola buah tenis. Tetapi masalahnya dulu kecil-kecil kita tak tahu makan. Kita tak tahu nak makan buah sentul macam sekarang. Sekarang ni rupanya kulitnya tu dinipiskan. Lepas tu kita makan kulitnya tu. Bukan isi. Kita ni rasa kita kopek buah sentul tu. Kita makan isi. Isinya tu ada dia punya bijinya dalam. Dan biji ni kita telan. Bila kita telan dengan biji-biji sentul tu, itu masalah lah bila buang air besar. Terima kasih. Saudara. Jadi, saudara Tahir kata Hamidah Ahmad ni Serabai lah pula. Apa hal pula Serabainya tu? Jaafar Abdul Manap. Salam sejahtera. Saya tak ada kampung. Artinya kalau saudara Jaafar tidak ada mempunyai kampung, artinya saudara adalah anak perantauan yang sentiasa merantau. Tak mungkin. Tidak mungkin. Kita semua ada kampung, saudara. Mungkin saudara duduk Kuala Lumpur, keluarga saudara asal di Kuala Lumpur. Mungkin, saudara. Terima kasih saudara Kamrul Aziz. Izzuddin dia kata, rumah arwah bapa saya dibeli oleh abang. Kalau mengikut arwah, abang saya hanya jadi orang yang diamanah. Tapi dia tak, dia tak amanah. Sebab itulah semua adik-adik tak nak balik. Pula dah. Ini juga satu masalah juga, saudara. Ini juga satu masalah apabila kita, abang-abang kita, keluarga kita berkeluarga,
Dan selalunya abang yang sulung. Abang yang sulung ni dia akan merasakan, ini rumah ni saya punya. Tambah-tambah lagi kalau bapa dah meninggal, tinggal ibu, maka abang yang sulung kata, okeylah bagi kat mak duit. Jadi saya jaga rumah ni, jadi rumah saya. Jadi kerana kesombongan keluarga abang tu, adik-adik semua tak nak balik. Mungkin. Jadi sebab itu bukan rumah tinggal, masih ada lagi keluarga di situ saja. Tapi apa yang gambar yang dihantar oleh saudara Azmi Mak Ali itu adalah rumah tinggal. Jadi masalah keluarga satu hal juga. Saya dalam keluarga saya, sebelah ibu saya, bapa saya kahwin ramai. Jadi dalam keluarga sebelah ibu saya, kita ada dua. Saya ada 4 laki-laki dan 2 perempuan. Jadi arwah abang saya yang sulung tu, kita buat keputusan. Rumah, tanah yang ditinggalkan oleh kedua ibu bapa kami, kita serahkan kepada kakak-kakak saya. Anak-anak lelaki tak dibenarkan untuk nak ambil ataupun beli. Itu hak. Itu hukum arwah abang saya. Jadi kita pun tanya, kenapa bang? Sebab kakak kita ni berkahwin dengan orang. Kalau berlaku perceraian, berlaku kematian, siapa pula nak jaga kakak-kakak kamu? Jadi kita orang lelaki, pandai-pandailah cari kita sendiri. Jadi Tahir, kampung saya Newcastle, Kota Baru di Tahir. Jadi retinya saudara, seboleh-bolehnya kalau dalam sebuah keluarga, tak payahlah kita nak fikirkan, ini tak adil. Lelaki mesti ambil. Saya ingat saya lebih suka dengan undang-undang baru yang dibuat oleh abang saya. Itu adik-beradik dalam sebuah keluarga. Tapi kalau ramai pula yang perempuan, sedangkan tanah hanya cuma sekeping 2 je, problem jugalah. Tapi sebab keluarga saya tu, belah mak ada sekeping tanah, belah bapa ada sekeping tanah. Jadi untuk panggu dia panggil, ni bahagian untuk belah bapa saya, kakak saya yang sulung lah namanya. Dia sebagai pemegang amanah dan sebagainya. Dan sampai sekarang lah, rumah saya masih ada di situ. Dan satu tanah lagi milik ibu saya yang diwarisi daripada datuk neneknya. Jadi kerana itu bahagian ibu saya, maka kita ambil beri pada kakak saya yang nombor 2. Yang kerjanya dulu masak air untuk saya mandi, saudara. Jadi saya rasa tak ada masalah. Jadi kami yang laki-laki cari kereta sendiri. Kerana itu bila ada masa lapang, kita baliklah ke kampung, tinjau tengok rumah. Saudara Muhammad Musa Kameh, saudara Idin Surih. Saudara Idin Surih dari Ceras Perdana, saudara. Saudara Mat Kerakoh, dia kata buah sentul sedap buat jeruk. Adalah, jeruk Pak Ali pun ada, saudara. Jadi saudara, itu persoalan kalau kita dalam sebuah keluarga, janganlah berebut ke harta pusaka. Jadi kalau rumah yang ditinggalkan oleh kedua ibu bapa kita itu sebagai tempat pertemuan kita. Kalau waktu kecil kita menyantuni kasih sayang bersama, kenapa harus kita pisahkan hanya kerana harta duniawi? Sudah ada Tahir kita untunglah si Biah tu. Itu tak saya fikirlah wanita. Anak bahagian keluarga, kalau dia perempuan, berilah mereka. Sebab kita tak tahu jodoh dia dengan suami dia dan sebagainya. Itu ketetapan keluarga saya. Keluarga anda saya tak mau campur. Nanti orang kata ini menyanggah hukum-hukum. Kalau bila nak masuk bab hukum ni susahlah, saudara. Tapi kita merasakan ini hukum untuk menyantuni sebuah keluarga. Ya, saudara Khairul Pak Lang, saudara Zafir, begitu juga saudara Madam K, dia kata mempelampau. Yang kecil-kecil buahnya mempelampau ni, saudara, memang seronok, dia pokok dia besar. Jadi tentang tak cerita perebutan rumah untuk milik keluarga ni, saya nasihatkan teman-teman lah. Lebih-lebih lagi kalau ada seorang aja dalam keluarga tu perempuan. Tapi kalau tak ada langsung perempuan, itu masalah lah pula ya. Kalau perempuan, berilah pada anak perempuan tu, biarlah dia mewarisi. Kerana kasih sayang anak perempuan pada keluarga lebih tinggi, saudara. Lebih-lebih lagi kalau dia tu anak perempuan, dia lebih sayang pada bapanya. Dan jangan lupa, saudara, baginda Rasulullah SAW memang mencintai wanita. Dan wanita pertama yang dicintai, paling dicintai oleh baginda Rasulullah SAW adalah ibu. Itu ibu. Tak ada noktah ke penghubung kasih sayang. Dia berlarutan sampailah ke akhir hayat. Anak dengan ibu. Jadi Rasulullah mencintai ibu. Dan yang kedua, yang disayangi, dicintai oleh baginda Rasulullah adalah anak perempuan. Banyak orang tak tahu ni, saudara. Bukan isteri, anak perempuan. Sebab itu saya rasa kasih sayang anak-anak dengan bapa ni, lebih-lebih lagi anak perempuan, cukup tinggi kalau dengan bapa mereka.
Selamat petang saudara Nur Aili, saudara Abang Husin, untung apanya. Ya saudara, jadi anak perempuan memang dia lebih kasih dan sayang pada bapanya. Sebab itu saya harap teman-teman yang mendengar live saya ini, kalaulah orang kata nak cerita buruk pasal bapanya, jangan cerita dengan anak perempuan. Sebab anak lelaki dia lebih rapat dengan ibu. Anak perempuan ni dia kasih sayangnya memang tertanam pada bapa. Macam mana pun. Apa khabar Cik CTP? Waalaikumsalam, selamat petang. Dari Lostar, dia kata panas lit-lit dia Lostar ya Cik CTP. Jadi saudara, yang ketiga barulah isteri. Maksudnya anak perempuan itulah lebih tebal kasih sayang. Jadi kalau ada tinggal rumah tu, biarlah anak perempuan yang jaga. Pasti dia akan berusaha untuk menjaga dan memastikan rumah itu terus kekal. Dan tidak, saya tengok gambar yang dikirim tu, tersentuh perasaan saya, saudara. Tersentuh. Kerana begitulah ibu bapa buat. Tak apa, saudara Kamarudin Osman, dia kata lambat masuk daripada Kuala Pilah Negeri Sembilan, tak mengapa. Ya, Puan Hamidah, betul tak? Kasih sayang anak-anak perempuan pada ibu bapa. Dan para isteri janganlah jealous. Ini bila saya cerita begini nanti anda cemburu pula. Macam mana anak perempuan ni sayang lebih pada bapaknya, sedangkan aku ni ibunya. Tidak begitu. Naluri wanita begitu, saudara. Dan baginda Rasulullah sendiri mengatakan, kasih sayang baginda ibu, lepas ibu anak perempuan. Kemudian baru isteri. Saudara Wan Yamun, ibu salam. Dia kata ibu salam tanah pesaka warisan ibu bapa, supaya kita jangan merempat tanah orang. Mesti dijaga dengan amanah. Ya, Wan Yamun, Wak Yamun, dia kita kena jagalah saudara. Saya ni tak berapa sihat lagi saudara. Tapi bila saya baca, saya tengok gambar video klip yang dikirim oleh saudara Muhammad Azmi Ali tu, saya rasa terpanggil. Kita petang nak cerita lah. Cerita bagaimana anak-anak, apa salahnya pulanglah saudara. Pulanglah ke desa. Apa salahnya 2-3 bulan sekali. Kalau anda duduk di Kuala Lumpur, rumah anda di Tapah ke, rumah anda di Rembau ataupun di Juasih, bawalah kita pulang bawa anak isteri. Tunjuk pada anak-anak kita, inilah tempat aku dibesarkan. Inilah kebun getah di mana ibu saya yang menorehnya. Inilah estate di mana ibu bapa saya berkeluarga. Jadi keadaan saya, Saudara Hamidah Ahmad, sebab tu Negeri Sembilan bagi anak perempuan. Itu adat pepatih, saudara. Adat pepatih ni lain, bukan dia bagi, dia serah semua. Tapi bagi saya lah, saya rasa ada logikanya. Saudara Izzuddin dia kata betul lah tu, tapi yang diberikan amanah. Tapi kebanyakannya tak amanah, itu naluri manusia. Bagi saya lah, saudara, untuk sebuah keluarga, kita harus bukan saja amanah, betul mesti ada kasih sayang. Mesti ada rasa kasih dan sayang dalam sempunan sebuah keluarga. Jangan dicari-cari. Selepas ibu bapa kita tak ada, tiada lagi jambatan yang akan menyantuni hubungan sebuah keluarga. Sebab itu saya berpesan pada anak-anak saya. Saya pada anak-anak saya pesankan, your mother is always right. Supaya mereka sentiasa menghormati ibu mereka. Sebab itu kecintaan Rasulullah ibu. Jadi hubungan anak-anak saya dengan ibu mereka itu mesti diutamakan. Saya ni bapa tak kisah sangat lah, saudara, saya katakan. Jadi tetapi hubungan jalinan antara adik-beradik kita ni, saudara, bila ada ibu bapa, bila ibu dan bapa kita tak ada, jalinan itu bertambah renggang. Saya terasa, saudara, saya dah mengalami suasana begitu. Bila kedua ibu bapa saya dah tak ada, semakin renggang, saudara. Itu keadaannya. Dan saya merasakan eloklah supaya kita balik. Dan bila kita balik ke desa, balik ke kampung, imbaulah semula nostalgia indah kita. Jangan lupa, saudara, kecil-kecil dulu kita main layang-layang. Bila musim angin, kita main layang-layang. Tapi arwah mak saya kata, kalau banyak orang musim main layang-layang, katanya banyak orang nak mati, katanya. Dan kita main gasing. Dan jangan lupa kita main lereng. Lereng basikal, saudara. Lereng yang kosong itu, kita bolehlah kita buat berlari. Siapa yang kuat, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Satu kampung, saudara. Jangan lupa, saudara, malahan bila kalau kita ada basikal, saudara, kita letakkan upih. Upih pinang, saudara. Kita potong elok-elok, kita klipkan sikit pada ini tepi dia punya pemegang tu. Dan bila dia berjalan tu, dia kena pada ranting-ranting yang menyantumkan antara tayar dengan badan basikal.
Bila kayuh tu, bila kena pada ranting tu, berbunyilah macam bunyi motor. Perak, lagi laju, lagi kuat bunyinya saya. Puan Hamidah Ahmad berasal dari Lengging, Negeri Sembilan. Okey, Alhamdulillah. Saya sukalah. Pekan Longging tu, saya lah ada pergilah 3-4 kali di Pekan Lengging, saudara. Malahan sahabat saya pun arwah Allahyarham Saudara Hamka Yusof. Dia asalnya, tak silap saya, dia berkahwin dengan orang Lengging. Saya ada pergi. Saudara Hamid, apa khabar? Lidi Basikal, betul. Lidi Basikal tu, kita bukan letak dekat Lidi Basikal, dengan dia punya seludang dia tu. Letak kat situ, upih tu, bila kayu basikal, kalau laju lagi kuat lah bunyi. Kalau slow, petepek. Seronoknya tu. Itu Saudara Hamid, waktu kita kecil-kecil dulu. Jadi baliklah ke desa. Imbau kembali. Permainan dah tak ada dah, permainan itu, saudara. Kenapa tidak? Baliklah ke desa. Carilah tengok pokok-pokok limau yang masih ada. Jangan lupa, inilah pohonnya. Cerita pada anak-anak. Pokok limau ni lah dulu, papa dulu potong dahannya. Buat gasing. Ini luka tangan bapa. Jadi anak-anak akan bukan hanya terkesima dengan cerita-cerita kita yang masa silam. Tetapi mereka juga dapat mengetahui budaya bangsa kita. Zaman sekarang ni, gasing boleh beli kat kedai saya, saudara. Tapi tak ada pun seninya. Tak macam kita dulu, tak macam di Kelantan, macam di Terengganu mereka main gasing. Cara gasingnya lain pula. Macam kampung saya, gasingnya tu mesti dibuat daripada pokok limau. Kalau pokok jambu tu mudahlah pecah. Sebab kita main, kita akan pangkah pokok tu. Ni gasing itu. Dan begitu kita cerita pada anak-anak. Dan saya kalau balik kampung, anak-anak selalu cakap, dengan bapa dia yang tak adalah tu. Kita sampai sini, dia akan ceritakan zaman dia dulu. Sampai kat sini, dia cerita kat dia ni. Sampai kat pokok ini pun dia cerita. Yang papa tak cerita, dia kata cuma satu saja. Apa dia? Dia kata yang tempat dia buang air besar. Memanglah dulu di kampung, saudara. Hidup di kampung mana ada jamban. Kalau di rumah saya dulu tu, saudara, keliling rumah saya apa semua tu, yang selalunya arwah ibu saya sediakan cangkul. Malam-malam sakit perut, pergi cangkul tepi-tepi rumah tu apa semua tu, tengoklah mana yang patut. Lepas tutup balik dengan tanah. Jamban pun tak ada tu, dulu-dulu, saudara. Saudara Izzuddin, betul, orang selalu cakap air dicincang tak akan putus. Tapi kalau jambatan bekalan air, maka datang terputuslah. Itu keadaan saudara, jambatan itu kalau dah datang air memutuskan. Kadang-kadang saudara, bila berkeluarga ni seringkali berlaku apabila pasangan suami ataupun isteri yang lebih mementingkan keluarga masing-masing. Ini masalah besar yang saya nampak. Katalah saudara bagi lelaki berkahwin dengan satu wanita yang budayanya berbeza. Contoh saya katakan, kata saudara asal orang Perak, anda berkahwin dengan orang Pahang. Budaya Pahang dengan Perak berbeza. Tapi kalau yang lelaki ni lebih mementingkan keluarga sebelah isteri, maka adik-beradik cakap, tengoklah tu. Tak adalah tu, tak balik kampung dah. Dia akan jaga keluarga dia lah. Itu yang memutuskan ikatan kasih sayang dalam sebuah keluarga. Kita kecil-kecil dulu, kita dia membina ikatan kasih sayang bersebuah family yang begitu erat, saudara. Saya sama-sama makan. Arwah ibu dan bapa kita pasti mereka akan menghidangkan makanan. Dah hidang makanan baru sama-sama duduk makan. Kita tak terasing. Bila kita makan nasi tu, saudara, mesti dihidang dalam talam. Baru dah siap hidang, baru ibu akan panggil, makan. Makan. Baru duduk. Artinya, saudara, kita diajar tertibnya waktu nak makan pun menghadap rezeki. Janganlah sekarang ni bila masing-masing makan sendiri-sendiri. Sebab itu saya tak tahulah keluarga saya, arwah ibu saya kepantangannya. Kalau tengok anak-anak kecil, kami makan di kedai kopi, dia marah. Sebab dia kata kalau siapa yang makan di kedai, artinya dia mementingkan diri sendiri. Dia tak fikir adik-beradik dia yang lain makan ke tidak. Cakap apa, Saudara Dinho, Saudara Azli, Saudara Khairul, Pak Lang. Jadi maksud saya tu, apa yang ditekan oleh ibu, kalau pergi kedai, beli bawa balik. Kalau kamu makan roti canai, bawa balik roti canai itu. Supaya semua sama dapat merasakan roti canai. Itu mungkin lah. Saya rasa itu mungkin kerana tuntutan kehidupan yang susah. Mungkin. Jadi, jangan gaduh-gaduh, bawa bincang. Saya tahir betul. Jadi, saat apa-apa saja masalah berlaku dalam keluarga, bawa lah berbincang. Patut kena ingat. Kalau anak, dia perlu menghormati ibu ataupun bapanya. Selalu saya katakan, anak tetap anak, bapa tetap bapa. Anak tetap anak, ibu tetap ibu. Jadi mesti ada dia punya penghormatan.
tak boleh cakap lepas-lepas. Saya dengan arwah ibu saya tak pernah saya cakap lepas-lepas. Dengan arwah bapa saya pun saya tak pernah. Belum pernah. Malahan saya ingat dalam keluarga saya, kami lelaki. Sebab bapa saya ni banyak isteri. Tapi ramailah bila kadang-kadang kami berkumpul. Walaupun dari ibu mana pun, ibu satu, ibu dua dan tiga, kita duduk kumpul. Kadang-kadang kita seokok adik-beradik. Bila lalu saja bapa saya, sebab dulu rumah dulu ada lantai, rumah nenek saya dulu ada lantai. Bila dengar saja tapak kaki, hentakkan kaki arwah bapa saya tu, kita tengah seokok tutup. Kalau yang pegang tu sampailah tangan tu melecup. Abang saya seorang lagi tu dia terus tekan, pum, masuk mulut. Tak bercakap. Sampai mungkinlah terpadam lah ini api rokok tu dalam mulut dia. Begitulah. Kalau nak isap rokok pun tak berani. Sedangkan masing-masing dah bekerja. Abang saya ada jadi askar, jadi perancang bandar. Keluarga saya yang bekerja pendapatan sendiri pun tidak akan bebas isap rokok depan bapa. Sebab itu dianggap sebagai kurang sopan. Apatah lagi kalau kita makan di kedai. Jadi ibu saya selalu menekankan jangan makan di kedai. Bagi saya lah itu keadaannya, jadi hidup sebuah keluarga. Jadi anda yang sekarang ini hidup mungkin senang, jangan lupakan desa yang penuh dengan nostalgia. Paling-paling tidak pun ingatlah ibu kita yang memerah santan, memasak kuah untuk kita makan. Enaknya dah tak ada lagi. Ya Saudara Midah Ahmad, Dan lah siapa tu saya bercakap dengan ni. Jadi bila apa salahnya? Sekarang ni memanglah selalunya orang akan bawa balik kampung bila datang musim perayaan, misal hari raya baru nak balik. Sedangkan bagaimana hari-hari yang lain? Jadi rumah tu ditinggal begitu saja. Saya ingat rumah saya dulu, halaman rumah saya, ibu akan pastikan disapu, rumah bersih saja. Mungkin kerana tanah tepi laut. Tapi sekarang ni timbul rumput. Sedihlah juga saya tengok. Bila tambah-tambah lagi kalau keliling rumah yang saya tinggal di desa tu, kalau anak-anak saudara saya yang tinggal di Manjung, mereka tak jaga, saya bising lah. Apa salahnya, pergilah potong rumput. Kalau arwah atuk kamu ada, mesti dia bising. Sebab bila saya tengok lalang panjang. Jadi saudara Puan Hafsah Junaidi, jadi kita mesti ingat. Mesti ingat rumah kita dan keluarga kita. Kalau dari kecil kita diasuh untuk berkasih sayang, ingatkan keluarga kita untuk tidak makan di keluar, makan di kedai kopi dan sebagainya. Kenapa setelah kita bekerja, kita dah berkeluarga, kita memutuskan, kita tinggalkan desa itu untuk selama-lamanya? Kerana ini saudara kena ingat, saudara, rutin kehidupan ni dia akan berulang. Orang kata kifarah hidup ni begitu. Kalau itu yang kita lakukan pada rumah-rumah yang dibina oleh kedua ibu bapa kita dengan penuh kasih sayang, akhirnya besok rumah yang kita bina juga akan jadi begitu, akan tertinggal dan anak-anak tak akan balik dah bila kita tiada. Begitu keadaannya saudara. Sebab itu saya dah baca satu buku. Dia kata kadang-kadang kita ni, ini untuk orang kota lah. Jangan fikirlah sangat. Jangan fikir nak buat rumah cantik-cantik apa semua. Kalau waktu saat anda membeli alat-alat perabot datang dari Itali, nilainya ratusan ribu, tiba-tiba selepas itu anda meninggal, maka ia tertinggal begitu saja dinikmati oleh orang lain. Sebab anak-anak tidak akan duduk di rumah tersebut. Saya rasa begitulah keadaannya, takkan anak-anak nak duduk rumah setelah mereka berkeluarga. Jadi apa salahnya cari satu orang jaga rumah tu? Ataupun bagi saya lah, ni pandangan saya, adik-beradik kumpul lah duit. Derma seorang RM10 ataupun RM20. Kalau 5 adik-beradik ada RM100. Cari anak-anak desa tu, kenapa tidak? Tolong jaga ke rumah saya ni. Kalau rumput dia panjang, tolong potong. So biar bolehlah bayar sebulan RM100 ke maintenance atau untuk menjaga. Duduk di Kuala Lumpur kita sanggup bayar maintenance rumah. Kalau anda duduk di rumah pangsa ataupun apartmen, bayar untuk kos maintenance RM200, RM150. Apa salahnya kita adik-beradik kita kumpul duit sama-sama kita. Ini cadangan saya lah kalau anda setuju. Kalau anda punya ramai adik-beradik dan keluarga, kumpul seorang RM20 ke sebulan, cari satu orang untuk jaga maintenance. Dan anak muda yang tinggal di desa, kenapa tidak? Anda lihatlah banyak rumah-rumah yang ditinggalkan itu, cuba hubungi keluarga mereka. Tanya dia, ni nak tanya, rumah Mak Yu ni nak suruh kami jaga tak? Kalau nak suruh kami jaga, bayar RM150 sebulan. Kami akan pastikan pertama sekali halamannya bersih. Rumah ni kalau rasa bocor kami akan perbetulkan. Rumah sentiasa cantik. Ini cost of maintenance rumah-rumah di desa.
Saya rasa terfikir begitu. Saya harap anda dapat bersetuju dengan pandangan saya supaya bila kita balik ke kampung, rumah kita sentiasa dalam keadaan okey. Masalahnya kita kadang-kadang adik-beradik pun bergaduh. Jangan kita bergaduh, jangan kita bermasam muka, jangan kita curiga mencurigai. Dan saudara Puan Hamidah Ahmad dia kata rumah kalau tak diduduki cepat runtuh. Saya rasa bukan tak diduduki, kalau tidak dijaga. Rumah kalau kita boleh maintain. Saya tak duduk rumah dekat rumah pangsa. Tapi ada orang sentiasa menjaga maintenance-nya. Tentulah rumah tu okey. Begitu juga rumah di desa kita. Kalau ada, saya yakin dalam satu kampung tu bila lihat gambar-gambar dikirim oleh saudara Muhammad Azmi Mak Ali, saya kata dalam kampung paling kurang pun ada lebih kurang 10-20 rumah yang dalam keadaan sebegitu. Hubungi keluarga. Keluarga terdekat cakapkan, beritahu mereka, okey, saya sanggup jaga rumah you all ni. Kalau 10 rumah, kalau 100 dah 1000 pendapatan saudara. Cost maintenance. Apa salahnya? Kerana rumah kalau tak dipelihara, tak jaga, itu tak betul lah saudara. Ya, saudara Azaraid Nefa. Saya suka memberi pandangan, saya suka sama sembang petang-petang begini untuk mengingatkan kita. Ingatlah saudara, rumah di desa melambai-lambai merindukan kehadiran anda. Apatah lagi kalau ibu masih ada. Kalau ibu tak ada, tak tahulah. Kalau ibu masih ada, memanglah anda janganlah jadi anak setengah. Saudara Azli balik kampung tapi malam tidur di hotel. Berdekatan dengan rumah kampung tiada wifi katanya. Itu juga satu masalah, saudara. Kalau ada maintenance-nya, cost of maintenance. Sekarang kampung-kampung pun saya rasa akan ada wifi tak lama lagi, saudara. Dan tak perlu nak tidur di hotel. Kalau rumah tu dijaga, sentiasa dalam keadaan ada di maintain. Cuma dia tak masuk rumah lah. Rumah tu kita persiapkanlah dengan dia punya alat peralatan. Kalau kita boleh sewa di homestay, kenapa tidak? Rumah tu bukan dijadikan untuk homestay tapi dijadikan untuk family stay. Fikir-fikirlah saudara, sama-sama kita menanti, jagalah desa yang sentiasa melambai kepulangan anda. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang.